tatkala adalah lamma kana matnul awamil fi ilmi nahwi lisyaikh Abdul Qahir Al-Jurjani, tatkala adalah matan awamil dalam ilmu nahwu, matan itu dikarang oleh Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Jadi Imam Al-Jurjani dia ada satu kitab menceritakan tentang awamil yang dikenali sebagai Al-Awamilul Mi'ah. Dalam tu dia sebut 100 awamil. Amil ni apa amil? Amil ni isim fa'il daripada amal lah, pekerja. Jadi dalam nahwu amil ni ialah kalimah yang memberi kesan kepada yang lain. Ia menjadikan sesuatu tu marfu', mansub, majrur ataupun majzum. Jadi awamil yang dikarang oleh Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani ni, dia cerita tentang dalam bahasa Arab ni apa kalimah-kalimah yang menjadi amil, menyebabkan sesuatu itu jadi mansub ataupun marfu' ataupun majrur ataupun majzum. Jadi kitab itu min anfa'il mutun, daripada matan-matan yang bermanfaat, daripada semanfaat-manfaat matan. Ramai orang mengaji awamil Al-Jurjani ni, ramai yang mengaji, mensyarah, kerana dia dapat membantu memberi kefahaman tentang bahasa Arab ni. Yang kita maklum bahasa Arab ialah asas kefahaman kepada syarak, nas syarak Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Siapa yang tidak ada kemahiran ataupun ilmu yang cukup dalam bahasa Arab, memang dia akan tak dapat faham nas syarak sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak sendiri. Jadi dia katanya min anfa'il mutun, daripada matan yang paling manfaat, wa min ajalli, dan daripada semulia-mulia ma yatawassalu bihi ilal mutawwalati al-mubtadi'un. Mubtadi'un jadi fa'il bagi yatawassalu, daripada semulia-mulia matan ataupun kitab yang menjadi wasilah dengannya kepada al-mutawwalat, kepada kitab-kitab besar. Mutawwalat ni kitab-kitab besar, kitab-kitab panjang. Oleh al-mubtadi'un, oleh orang-orang yang baru mula, beginners, orang-orang yang baru nak mula, kitab Awamil Mi'ah karangan Imam Jurjani ni antara yang sangat bermanfaat. Sebagaimana kita maklum dalam nahwu, matan al-Ajurumiyah, kitab yang paling kita kata memudahkan dan barakah, memberi manfaat kepada penuntut ilmu untuk faham nahwu. Dia tidak datang mari-mari belajar bahasa Arab terus kepada alfiyah, terus kepada kafiyah, terus kepada matan-matan atau kitab-kitab tinggi. Dia tidak begitu. Kalau pengajian yang berlaku begitu, maka ilmu yang ada tu dia tidak mampu memberi kefahaman. Dia hanya memberi maklumat. Dia boleh tahulah, kalau dia ulang-ulang tu dia tahulah begini, tapi dia tidak boleh nak apply kan. Dia tak boleh nak menjiwai ilmu tersebut. Dia kena mula dengan sikit-sikit, satu tangga. Tengok, kita baca hasyiah kat tepi dia tu. Qauluhu lamma ila akhiril khutbah bihikayatil lafzi, dengan hikayat lafaz lah. Dengan hikayat lafaz. Mana? Dengan hikayat lafaz yang nak sebut tu fi mahalli nasbin, duduk mahal nasab, makulul qaul.
Makulul qaul mana? Pada matan Tashil Ni'amani tu, mula-mula Imam Syekh Ahmad sebut apa? Amma ba'du fayaqulu, maka berkata al-murtajim Rabbihi ta'ala nailal amani Ahmad bin Muhammad bin Zaini bin Mustafa al-Fatani ghafarallahu lahu wa li ahbabihi al-junaha wa sahala lahu wa lahum tariqal janahi. Lamma, telah berkata Syekh Ahmad, apa yang dikata tu? Apa yang dikata tu kita panggil maqulul qaul. Dia nak kata apa? Perkataannya lamma, tatkala adalah matan awamil. Jadi lama sehingga akhir khutbah tu, khutbah kita tu, itu menghikayat lafaz tu. Duduk pada mahal nasab jadi maqulul qaul. Yang dikatakan maqulul qaul ni benda yang nak dikatakan. Yaqulu al-murtaji, apa yang nak dikata tu? Lamma. Jadi jumlah sampai ke habis tu duduk pada mahal nasab maqulul qaul. Walamma huna, tu nak i'rab lamma pula. Lamma di sini hiniyatun. Lamma dengan makna zarah, zaman, tak kala. Hin, bila mana. Lamma hiniyah, yang merujuk kepada apa? Kepada masa. Fahiya dharfun, maka lamma di sini zaraf bimakna hinin, dengan makna hin. Mutadamminatu makna syarti. Lamma ni dia mengandungi makna syarat. Lamma bil tatkala adalah mata awamil ini daripada semanfaat-manfaat matan. Mana dia maksud tu? Pak ya? Dia ada makna syarat. Jamak tu lahu, belakang tu sekali. Jamak tu lahu. Kat mana? Jadi lama tadi ni dia zarah ada makna syarat. Bila macam cakap biasa, bila mana datang, bila mana turunnya hujan, maka bertempiaranlah. Maka ayat ataupun kalimah lama itu dia ada makna syarat. Kalau dalam bahasa Melayu kita pun ada syarat di situ. Bila mana hujan turun, maka berkeliaran orang. Ada jawab dia. Jadi lama ni mutadamminatu makna syarti, mudhafatun li fi'li syartiha. Dia diidhafat kepada fi'il syaratnya. Lamma kana, tu fi'il syarat tu, kana fi mahalli nasbin, duduk. Mudhafatun li fi'li syartiha fi mahalli nasbin, duduk pada mahal nasab. Bi jawabiha, dengan jawabnya. Sebab apa mahal nasab? Apa mahal nasab? Sebab zaraf. Lama tu makna zaraf kan? Zaraf tapi ada makna syarat. Dia dengan fi'il syarat duduk pada mahal nasab sekali dengan jawab dia. Jawab dia mana? Wa huwa qauluhul ati jama'tu. Surat sebelah tu, yang ada nombor 6 tu. Itu jawab bagi lama. Jawab bagi lama. Berapa orang daripada FBK ni bahasa Arab? Ada bagi? Orang bahasa berapa orang ada bagi? Orang. Bahasa benda penting, benda i'rab ni, jawab kepada lama, jamak tu jawab kepada dia. Muka surat sebelah tu. Jadi jawab dia sebelah tu. Jamak tu dalam kotak ni, baris yang keempat tu, jamak tu lahu. Jawab kepada lama yang mula-mula. Okey. Wa qawluhu min anfa'il mutun tu.
Min tu haraja muta'alliqun bimahzufin, bertakluk dengan mahzuf khabaru kana, jadi khabar kana. Mana? Lamma kana matnul awamil fi ilmi nahwi li Syekh Abdul Qahir Jurjani rahimahullah. Min, min tu haraja bertakluk pada khabar kana. Matnu isim kana, khabar di mana? Khabar di mahzuf. Tak kala adalah matan itu, adalah matan itu daripada semanfaat matan. Matan tak kala adalah matan awamil itu, kita kata kita nak takdir apa situ? Kainan, bolehlah. Kainan, min anfa'il mutu, adalah ia, ataupun boleh gitu, nak orang lain pun boleh. Kita nak kata mu'tabaran, diiktibarkan min anfa'il mutu. Senangnya gitulah. Senang kalau apa nama ni, wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar, wa khabar kamu dengan dharah atau harf jar, boleh wa khabar. Nawina ma'na kainin aw istaqar, dengan kita niatkan apa nama ni, khabar dia tu ialah kainun ataupun istaqar. Sebab itu fa'il ataupun kalimah tersebut umum, kana kainun istaqarra, senang. Jadi adalah matan awamin itu kainan min anfa'il mutu, adalah ia daripada semanfaat matan. Okey. Atau khabar dia mahzuf, khabar kana. Min tu bertakluk dengan khabar tadi. Wal mutun jam'u matnin, mutun jamak bagi matan. Wa qawluhu min ajalli ay a'zami, daripada sebesar-besar semulia-mulia. Min a'zami ma yatawassalu bihi, yatawassalu ay yatalattafu fil wusul. Yatawassalu dibuat wasilah, yatalattafu fil wusul, yatalattaf ni makna digunakan sebagai wasilah untuk sampai, ai al-bulu, untuk sampai ilal mutawwalat, kepada kitab-kitab yang lebih panjang. Jadi kitab-kitab kecil ni kita tidak boleh pandang remeh ataupun lekeh. Bahkan sayu dia ilmu-ilmu yang kita belajar, tak dapat tidak kita kena lalu kitab-kitab bagi mubtadi'in. Kerana di situ ada kemasnya dan asas yang mungkin pada kitab-kitab besar kita tak dibincangkan dalam dia tu. Jadi dia menjadi tangga untuk sampai kepada kitab-kitab panjang. Al-mubtadi'un, titik situ. Al-mubtadi'un fa'ilu yatawassalu, fa'il bagi yatawassalu. Sebab tu kita baca mabni lil ma'lum tadi, sebab fa'il dia ada. Li'anna mubtadi'il atraq, kerana mubtadi'il atraq, orang yang pemula, beginners di kalangan orang-orang Turki, wal hunud, dan orang-orang India, ya'tannuna bihadzal matni, juga mengambil berat dengan matan ini. Kama anna ahlal Yaman, seperti mana ahli Yaman, ya'tanuna bimatni al-mulhah lil Hariri. Mulhatul i'rab, kitab mulhah ni nazam dia dikarang oleh Syekh Hariri, juga menarik matan dalam nahwu. Ya'tanuna bimatnil mulhah lil Hariri wa ahlul Makkah wa Misr bil Ajurumiyah. Ahli Mekah dan ahli Mesir ambil berat tentang Ajurumiyah. Wa amma ahlu biladina, adapun ahli negeri kita,
fa bihadzal matni, dengan matan awamil, thumma bil ajurumiyah, kemudian dengan matan ajurumiyah, falidha qultu, kerana itu, maka dari kerana itu, qultu khususan, khususnya mubtadi'i abna'i jinsina. Jadi Syekh cerita apa yang berlaku dalam kita kata wakil, situasi zaman beliau. Pengajian pondok zaman beliau, jangan anggap kita anggap pondok ni satu institusi yang telah disisihkan dalam arus perdana itu. Jangan kita anggap itu. Pondok ni institusi pengajian yang mengungguli pengajian agama di satu tempat. Sekarang ni lah ada pengajian yang betul akademik dan formal macam ni. Memanglah pondok tu mungkin orang tengok sebelah mata. Padahal jasa mereka tu, peranan mereka tu besar sampailah sekarang. Jadi situasi zaman beliau, zaman tu pondok lah dikira sebagai universiti. Kalau kita kata tahap pengajian tertinggi, tapi pondok ni dia ada peringkat-peringkatnya, permulaan, pertengahan dan peringkat-peringkat yang lebih tinggi pun. Jadi situ belaka, semua situ belaka. Daripada awal pengajian sampailah kepada peringkat pengajian yang paling tinggi dalam ilmu agama di pondok. Nampak? Jadi institusi pondok ni diceritakan apa yang berlaku, bentuk pengajian yang berlaku pada zaman Syekh Ahmad. Sebelum lahir dalam sistem-sistem pengajian moden ni, dia kata di pengajian Nahu lah kita kata dalam kalangan masyarakat Turki dan India, mereka guna kitab Imam Al-Jurjani. Adapun ahli Yaman, mereka akan mulakan ataupun mereka fokus kepada matan Mulhatu Al-I'rab karangan Imam Hariri. Ini juga menarik. Kitab ni saya pernah baca dah dan ajar dah lah, tapi sayang tak ada rekod zaman tu. Zaman tak ada rekod. Kita dah khatam dah syarah dia ni. Wallahu a'lam lah, kalau ada masa, ada izin, kita baca balik lah Mulhatul I'rab sekali dengan syarah dia. Itu di kalangan ahli Yaman. Dan ahli Mekah dan Mesir, mereka mengambil berat tentang mengaji, menghafal Al-Ajurumiyah. Adapun ahli negeri kita, mereka ambil berat tentang matan Awamil Imam Jurjani dan juga Al-Ajurumiyah. Dua-dua. Mulhatul I'rab jarang sikit. Itu Syekh menceritakan apa yang berlaku dalam wakil pengajian bahasa Arab ataupun nahwu pada zaman beliau. Jangan anggap bahawa Syekh Ahmad ni orang yang kita panggil jago kampung, orang yang hanya tahu situasi kerajaan, keadaan setempat beliau saja. Fakta ni tak, beliau duduk di Mekah, pusat ilmu, orang datang daripada seluruh pelosok negara-negara datang. Jadi pengetahuan tentang perkembangan ilmu-ilmu tu beliau ada, beliau tahu. Apatah lagi kalau kita baca biodata Imam ataupun Syekh Ahmad ni, dia ni mutafanni, orang yang mempunyai ilmu daripada pelbagai ilmu, ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan sekalipun dia belajar. Baik, kita kembali balik khususan, masuk balik dalam tu habis dah baca. Okey, habis baca. Khususan mubtadi'i abna'i jinsina ma'ashiril al-malayuwiyah. Ma'ashiri kalau kita nak badalkan daripada jinsina, kalau kita nak kita badallah abna'i jinsina ma'ashiril malayuwiyah. Orang yang baru permulaan daripada anak-anak bangsa kita sekalian orang Melayu, bangsa Melayu. Rumpun Melayu ni luah lah termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, Kamboja, masuk belaka tu, Indonesia, Borneo. Okey. Tengok nota kaki hasyiah nombor 7. Qauluhu khususan. Ai akhussu khususan. Apa maksud? Akhussu khususan.
Jadi kalau bertemu ta'bir macam ni, khususah tu di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq li fi'lin mahzuf. Khususan maf'ul mutlaq, i'rab dia mansub lah. Dan mana amil dia? Fi'il dia, amil dia mahzuf. Ai taqdiruhu akhussu khususan. Jadi ayat khususan ni bukan kita jumpa dalam kitab ni, kita jumpa banyak tempat. Khususan ataupun yang seumpama dengan dia, kebanyakan yang bentuk ini di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf. Atau ai akhussu khususan. Mubtadi'i itu maf'ulu akhussu. Mubtadi'i itu maf'ul pada akhussu. Al-mahzuf, yang mahzuf lah. Akhussu mahzuf kita takdirkan tadi kan. Wa huwa jam'u mudzakkarin salimun, dan dia jamak mudzakkar salim. Mana? Mubtadiina. Lepas tu mubtadiina, bila nak idhafah buang tu. Mubtadi'i abna'i, mudhafun li abna', idhafah kepada abna'. Abna' tu al-mudhafi ila jinsina. Mubtadi'i mudhaf, abna' mudhafun ilaih, wa huwa mudhaf, wa jinsina mudhafun ilaih. Nampak? Jadi kalau setengah penuntut ilmu pondok tu, kitab gini dia buat gini. Ada setengah tu dia buka balik kurus, dia buka balik, dia tak kertas selak supaya dia boleh catat tepi, terutamanya error. Error kan nak tulis ni, nak tulis mana? Nak tulis mana? Tak tulis mana ni? Kecuali lah halus mana pun payah juga. Tulis buku lain tinggal lagi. Jadi di sini wa fihi katanya salasu idhafatin, padanya ada 3 idhafat. Mana idhafat pertama? Mubtadi'in kepada abna'. Kemudian abna' kepada jinsina lah. Idhafat mubtada' 3 lah. Mubtadi'in, abna', jinsina. Okey. Wa huwa, okey, 3 idhafat ni la yukhillu bil fasahati. Ni ilmu ni jarang ni. Tok Syekh kata kitab nipis jangan main. 3 idhafat dalam bahasa Arab ni dia cacat dah. Cacat fasahah dah, kata dah. Sekadar 3 idhafat la yukhillu bil fasahah. Mislu qaulihi ta'ala dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Dzikru rahmati rabbika. Zikru 1. Idhafat pada rahmah. Rahmah mudhaf ilah, dia buat mudhaf, idhafat kepada rabbika. Jadi bila Quran ada 3 idhafat, Allah tak boleh nak kata ini mencacatkan fasahah, kerana Al-Quran afsah. Al-Quran lah dia punya neraca paling afsah Al-Quran. Okay. Qauluhu ma'ashira. Baik, ma'ashira ni tadi kita baca ma'ashiri dah. Selagi. Apa tak jadi? Ni pakai tak? Tadi kita ma'ashiri tak? Jadi kerana Tok Syekh dia nak baca ma'asyirah, kita kena ikutlah Syekh Ahmad sebab kitab dia. Dari segi boleh tu mungkin boleh. Jadi Syekh Ahmad nak memaksudkan alal ikhtisas dia. Baik, jadi abna mubtadi'i abna'i jinsina ma'asyirah al-malayawiyah. Jadi ma'asyirah tu ra bagi atas, baca ra bagi atas. Qauluhu ma'asyirah jam'u ma'syarin, jamak pada ma'syar. Ma'syarin, ma'asyirah tu mansubun ala al-ikhtisar.
mansub ala ikhtisas. Mana maksud ikhtisas apa? Akhussu, aku khususkan ma'asyira malayuiyah, sekalian umat Melayu. Contoh dalam khutbah dah. Ayyuhal hadirun. Ayyuhal hadirun. Contohnya, ayyuhal hadiruna tullabal jami'ah. Ayyuhal hadiruna tullabal jami'ah. Wahai sekalian orang yang hadir. Al-hadiruna tullaba. Tullaba. Maksud apa tu? Maksud ala ikhtisas. Ay akhussu tullabal jami'ah. Sekalian, wahai sekalian yang hadir. Dan saya khususkan penuntut-penuntut di jami'ah. Di universiti. Nampak Jadi, ma'asyiral malayuiyah, sekalian bangsa Melayu. Akhussu ma'asyiral al-malayuiyah. Bagi mansub ala ikhtisas. Ay akhussu ma'asyira. Ma'asyira tu ay jama'at. Jama'atul aqwam al-malayuiyah. Kumpulan kaum Melayu. Kaum Melayu ni besar, rumpun besar. Dalam tu ada Minang, ada Banjar, ada Jawa, ada apa? Ada Bugis, ada macam-macam. Jadi Malayuiyah itu nisbatun ila Malayu. Baca Malayu. Bikasrin min Milayu boleh baca, au fathiha Malayu boleh baca. Milayu Malayu. Boleh ilmu boleh baca Milayu. Bikasril mim. Boleh baca dengan kasrah mim. Malayu bikasril mim. Milayu au fathiha atau fathah mim. Malayu. Itu banyaknya. Wa dhammil ya Malayu. Ya bagi depan lah. Siapa Melayu ni siapa? Syekh Ahmad. Dia bangsa orang Melayu ni. Fatani ni masuk kaum Melayu lah. Biar kita ada rasa kasih kepada bangsa kita. Siapa ni Melayu ni? Hum jailun. Satu generasi jil. Ai sinfun azimun minan nas. Jailun jil ni ialah satu kelompok besar manusia. Generasi ni satu kelompok besar manusia. Biladuhum min akhsabi biladid dunya. Negeri mereka daripada sesubur-subur negeri kat dunia. Negara kita kan, Asia Tenggara ni subur. Arab mari tengok kata, jannah. Syurga buat apa pokok hijau, jalan hijau. Jadi negeri tanah kita ni tanah subur. Min aqsabi bila. Hijau dia pula sepanjang tahun. Kalau negeri pak musim, ada musim-musim tertentu, tak ada hijau lah. Kita ni subur hijau. Wahia baina biladil Hind wasi. Duduknya mana ni? Di antara negeri India di sebelah barat dan China di sebelah timur. Situ Asia Tenggara, kita panggil Asia Tenggara tak? Asia Tenggara. Melayu, kepulauan Melayu tu duduk situ. Wa fi aktsari apa ni? Wa fi aktsari juga jarair waqwa. Ni benda ni. Wa fi jazair waqwa. Jazair tu Jazair waqwa. Jazair waqwa ni nama kepulauan ni. Waqwa nama kepulauan. Tapi nama ini nama yang masyhur pada kita kata geografi lama.
Geografi lama. Nama Kepulauan Wak-Wak. Duduknya mana? Duduknya di lautan China ataupun di lautan India. Situ. Okay. Jadi kalau antum cari, adalah. Dipanggil Kepulauan fi aktsari, dan pada kebanyakan Jazair, pulau-pulau Wak-Wak. Kepulauan Wak-Wak. Tu nama tu. Jazair, Kepulauan Wak-Wak nama dia. Baik cari adalah. Ada yang menganggap ni dia kata island ni, kepulauan ni kepulauan khayalan sajalah. Tapi boleh jadi yang dimaksudkan tu makna pulau-pulau yang berteraburang ni lah, yang ada di antara sekeliling tanah Melayu ni. Wa ahlul ilmi geografia, ahli ilmu geografi, ya'tabiruna ba'dha biladihim, menganggap sebahagian daripada negeri Melayu ini min biladil Hind as-Siniyah, termasuk daripada negeri Indochina, India, Al-Hind as-Siniyah, yang kita panggil Indochina. India, China. Wa ahlul Hijaz, ada pun ahli Hijaz, ahli Mekah, kawasan Hijaz, Mekah dan seumpamanya lah, kawasan di kita kata kawasan bahagian pantai tanah Arab. Ahli Hijaz yusammunahum wa ghairahum, menamakan mereka bangsa Melayu dan selain mereka minal ajyal, daripada generasi-generasi allati fi tilkal nahiyah, yang datang daripada pihak ni lah, pihak sama ni, bismi Jawah, mereka panggil dengan orang Jawa. Al-Jawi, Jawi, Jawah. Tu ada nisbah tu, Al-Jawi. Ni orang tanah Jawi. Asal daripada Jawa lah. Baik. Wahia jailun, satu jil, satu kumpulan kelompok manusia fi jaziratin azimatin hunaka, yang padahal Syekh Ahmad kata, padahal Jawa ni ialah satu kelompok manusia yang duduk di kepulauan besar di sana, Kepulauan Jawa. Jawa lain kalau ikutnya dalam, walaupun rumpun Melayu, tapi kita ada Jawa, kita ada Melayu. Nampak tak? Jawa di Kepulauan Jawa. Lepas tu bahasa dia dengan bahasa orang Sumatera ni lain. Sumatera, Riau ni dekat dengan bahasa kita lagi. Baik. Jadi Syekh Ahmad kata, wahiya jailun fi jaziratin azimatin hunak. Jawa ni satu kumpulan kelompok manusia di kepulauan besar di kawasan tanah Melayu. Walaisu minha, tapi mereka ni bukan daripada golongan Melayu ni lah, sebab bahasa dia berlainan. Walughatuhum walughatuhum, dan lughah mereka. Jadi sini wahiya jailun fi jaziratin azimatin hunaka walaisu minha walughatuhum. Lughatuhum ni kembali semula. Walaisu minha, dan bukanlah orang Melayu ni daripada golongan Jawa. Walughatuhum, dan bahasa Melayu ini akhaffu lughati ahli tilkan nawahi, orang seringan-ringan ataupun bahasa yang paling ringan daripada pihak negeri Melayu ni. Bahasa paling ringan, kita kata paling mudah, ialah bahasa Melayu. Sehingga Indonesia pun menjadikan bahasa asasnya bahasa daripada Kepulauan Riau. Riau Linggai ni kat kita lah bahasa Indonesia. Walaupun penduduk Indonesia tu bahasa asal mereka banyak bahasa. Sebab dia mudah bahasa Melayu ni.
akhaffu lughati ahli tilka an-nahiyah an-nawahi afwan. Falihadha, dari kerana ini istamalaha kathirun, telah menggunakannya ramai min ahli Hijaz, daripada ahli Hijaz. Ramai orang Hijaz, orang Mekah, kerana bercampur dengan orang Jawa, orang Jawi ataupun orang Melayu ni, mereka pun menggunakan bahasa-bahasa itu. Kacamata. Bahasa tu pun apa lagi? Banyaklah dia kena sambal. Sambal. Dia pun guna. Maknanya orang Mekah kerana bergaul ramai dengan orang-orang Melayu kita, menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan mereka, fil muamalati, dalam bermuamalat, ma'al ajyalil madhkurati, dengan generasi yang tersebut, al-mukhtalifati al-lughati, yang mempunyai pelbagai bahasa. Jadi mereka guna bahasa Melayu. Guna bahasa Melayu. Sebab penggunaannya global. Orang Jawa pun di Indonesia boleh cakap. Papua pun boleh cakap Melayu. Apa lagi? Mereka boleh, walaupun bahasa mereka ada, Melayu ni penggunaan bahasa dia luas. Apa kata Syekh Ahmad lagi? Dia nak cerita tentang bahasa Melayu kita. Bangsa Melayu dan bahasa Melayu. Bangsa Melayu kita, wahum qaumun khalasu. Baca gini, baca dengan isim fa'il. Wahum qaumun khalisu tawaya. Asalnya khalisuna. Khalisu tawaya. Idhafat sifat pada mausuf tu. Tawaya khalisah, yang bersih hati. Khalis ni bersih. Khalisu tawaya, orang Melayu ni orang hatinya bersih. Lutafa'ut tiba, tabiatnya lembut. A'fafun nufus, jiwanya itu bermaruah. Afaf ni makna sangat ada maruah tinggi. Jiwa mempunyai maruah tinggi. Jiwa mempunyai afaf ni makna afif. Afif ni orang yang bermaruah, menjaga maruah jiwa dia. Itu sebenarnya. Jadi kita baca karangan-karangan ulama kita dahulu mensifatkan perihal bangsa Melayu, kita kena jadi gitulah. Sebab memanglah lama kelamaan bangsa ni, walaupun kerana dia darah daging, dia itu darah daging tu dan sifat tu payah nak buang, tapi dia boleh berubah dengan sebab peredaran zaman dan juga percampuran yang berlaku ni. Jadi bangsa kita bangsa yang mempunyai hati yang ikhlas, yang mempunyai sifat yang lembut. Sifat lembut. Bukan gerak-geri lembut. Bukan lembut gerak-geri je. Jangan salah pula. Salah. Dia pergi lembut dah lain. Orang suruh lembut dari segi tutur bahasa, lembut dari segi muamalat. Dia lembut dah lain. Dia sebab kita tak ada kenal jati diri kita. Ni Syekh Ahmad dia nak pesan kepada anak cucu ni. A'fafun nufus, kita seorang bangsa yang mempunyai maruah diri kita. Famin khasaisihim, antara khususiyah keistimewaan bangsa Melayu ni, annahu la yura fi biladihim wa ghairihim, bahawa tidak didapati, tidak dilihat pada negeri mereka atau negeri selain mereka, ahadun minhum, seorang daripada mereka, syahadha. Syahadha ni mana? Minta sedekah. Tengok. Betul ke? Dah. Ni orang tak malu orang Melayu minta sedekah. Dulu, tadi dia cerita wakil zaman dulu ni. Kita kena sedar zaman dulu, susah mana pun orang tak pergi minta sedekah. Rela berhutang. Orang Melayu kita susah mana pun tak ada duduk tepi jalan minta sedekah. Syahadha ni peminta sedekah. Tak, sebab apa? Mempunyai maruah diri tu. Tak apalah kita lapar anak beranak, makan hak ada. Tapi Allah Ta'ala jadikan bumi kita ni subur, tak ada apa pun, kurang-kurangnya boleh gali tanah ambil ubi, makan ubi. Tapi suatu kata lama kelamaan ni
Bila kita tidak kenal jati diri lama, akan itulah akhirnya orang Melayu menjadi merempak di negeri sendiri. Jadi kita kena tahu tentang asal usul kita supaya kita kena bawa bangsa kita ke arah lebih martabat dan lebih tinggi dalam kedudukan. Baik. Ini kata kamu tidak dapati di negeri mereka ataupun selain seorang pun syahadah walau ma'a syiddatil faqri, walaupun bersangatan fakir, susah mana-mana pun dok. Kadang tak ada arah minta tolong dengan ahli keluarga. Tengok kisah tu, kisah Alibaba dengan 40 penyamun, dia minta adik dia kan. Dia tak nak minta sedekah, tapi setengah bangsa ni tanpa kita sebut lah, bangsa tu memang biasa minta sedekah. Kalau pergi ke Mekah ke mana, ada jenis orang ni tak ada perasaan malu untuk meminta-minta. Sebab apa? Sebab tabiat bangsa itu kadang Allah Ta'ala jadikan dia itu dengan ciri-ciri DNA tertentu, sifat tertentu. Sama juga ada orang jenis kerah ataupun jenis tak ada sikap nak mengisafi diri. Ada apa-apa semua nak bakang. Ada itu. Kalau antum ni kat kita ada pelajar antarabangsa, mungkinlah ada juga kan. Tapi kalau kita mengaji luar ke ataupun tempat-tempat yang mana kita bercampur dengan pelajar-pelajar antarabangsa, kita tengoklah perangai kerah pokok ni. Bangsa ni kerah, bangsa ni gini, bangsa ni gini. Ada bangsa buat jenis menipu. Boleh tipu sama-sama adik-beradik. Boleh tipu. Jadi benda tu bila kita pergi ke tempat-tempat orang, kita tengok pada budaya mereka, kita tahu. Kita dengar cerita-cerita orang, rupanya begitu. Allah Ta'ala cipta manusia ni ada sifat-sifat tabiat tertentu. Okay? Lahum husnu ta'annin fil umur. Bagi mereka elok ta'anni. Ta'anni makna berhati-hati dalam setiap kali. Itu ciri orang-orang Melayu kita. Lepas tu kita buat keputusan, tak buat keputusan gaduh. Gaduh ni makna dengan gopoh rapah. Dia ajar kita untuk bertenang, fikir. Hak tu lah, hak nak buat benda kecil ni mesyuarat 3-4 kali. Mesyuarat 3-4 kali nak buat benda kecil. Saya tak tahu tu kataan ni dah tu. Tapi maknanya dalam setiap tindakan orang kita akan buat dengan hati-hati, fikir banyak benda. Kita tak pergi empuh je, kita tak pergi redah je, tak. Mana tadi? Lepas tu kata apa dah? Wa yadun fi tahdhibil hirafi. Yadun, ada kemahiran, yakni makna kemampuan, fi tahdhibil hiraf, pada nak menelitikan pertukangan. Hirah ni pekerjaan, menelitikan pekerjaan. Sebab tu hasil tangan orang Melayu ni terkenal dengan halus. Terkenal dengan halus. Kalau orang pergi tukang, orang buat rumah, tukang Indonesia dengan tukang Bangladesh siap cepat, tapi halusnya orang Melayu, orang Indonesia dari segi kerja halus. Tu tengok halus betul, banyak apa ni, buat ukiran kerja halus. Yadun ada mempunyai kemahiran lah tangan pada tahdhibil hiraf, pada menghaluskan pertukangan dan kerja Melayu halus. Lepas tu kita buat batik, tu seni batik, lukisan semua tu, itu keistimewaan umat Melayu. Wa qabiliyatun fi ibda'is sana'i, dan kemampuan untuk mereka cipta pertukangan dan perusahaan. Ada ibda', pandai, kreatif. Ada. Bukan buat krepek goreng, krepek ubi aja, krepek pisang, krepek sukung, benda. Macam-macam buat krepek.
Kalau tengok apa nama ni, kuih-kuih raya, kuih-kuih di bazar Ramadan, ada je kadang-kadang keluar benda-benda baru, kubah guling. Reka je tengok makanan bagus. Orang suka main Malaysia sebab syurga makanan. Kita ni pandai reka bab-bab tu. Reka makanan-makanan. Daripada virusi makanan tu. Banyak kita buat macam-macam. Pelbagai. Qabiliyatun fi ibda'i sana'i. Ada kemampuan untuk mereka cipta perusahaan. Wa talaqqil ma'arif wal ulum, dan menerima ilmu dan juga ma'rifah dan juga ilmu. Apa tu? Okey. Dia kata wa talaqqil ma'arifi wal ulum ma'a tawakkudu ma'a tawakkudi fahmin ma'a tawakkudi fahmin ma'a tawakkudi fahmin. Tawakkud ni makna kita panggil dia tawakkud daripada maknanya membara. Makna kefahaman yang tinggi, kefahaman yang membara. Yuqa ni makna membara, berapi. Ma'a tawakkudi fahmin, berserta dengan kebersangatan faham. Tawakkud, kefahaman yang mendalam lah kita kata. Kefahaman, tawakkud, iaitu membara dan gemilang ataupun tingginya kefahaman. Fiha, pada mana? Pada ma'arif dan ilmu tadi. Habis itu. Wa kanat fihim, dan adalah pada mereka itu dualun izam, negeri-negeri besar. Dalam bangsa Melayu ni ada negeri-negeri besar dia. Fahtalat fihim, maka menguasai mereka aidi dualil kuffar, oleh tangan-tangan negara-negara kafir. Kita banyak kerajaan di negeri kita, Kepulauan Melayu. Majapahitnya, Acehnya, Melakanya, mana lagi? Kedahnya. Jadi banyak. Tetapi dikuasai dan dirampas oleh tangan-tangan negara kafir. Hamallahu ta'ala, moga Allah Ta'ala memelihara bilad dan muslimin. Sebab zaman Syekh ni dah berlaku dah penjajahan. Penjajahan tu dia nampak sendiri berlaku. Nampak sendiri berlaku. Zaman tu Uthmaniyah ada lagi lah. Beliau menjadi wakil Uthmaniyah sebagai penghubung pada negeri-negeri tanah Melayu dengan kerajaan Uthmaniyah, Syekh Ahmad ni. Jadi benda itu British, Belanda, kalau negeri tanah Melayu kita dua tu lah. Perancis dia tak? Filipina ke apa? Perancis di Kemboja. Tak silap saya lah. Jadi negara-negara barat ni dah menjajah. Mula dah mereka pergi ke negara-negara belah ni untuk menjajah. Hamallahu ta'ala biladan muslimin. Moga Allah Ta'ala memelihara negara-negara Islam daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sambung sikit lagi. Fa innahum yashtaghiluna, baca kat dalam dulu Fa innahum yashtaghiluna, maka sesungguhnya mereka bersungguh-sungguh bi ta'allumihi, mempelajari kitab Awamil Imam Jurjani ni, wa hifzihi, dan juga menghafalnya, daiman, sentiasa, qablal ajurumiyah, sebelum matang ajurumiyah. Fahuwa indahum, maka Awamil Imam Jurjani
di sisi mereka khairu rafiq, sebaik-baik teman. Jadi orang-orang dulu mengaji bawa ajrumiyah, bawa awamil mi'ah. Nak apa? Apa awamil? Macam mana i'rab dia? Macam mana tugas dia? Kita senang dah ni, bukan bawa amil, bawa serba-serbi kitab dalam phone. Tapi kita hanya buka muka kitab. Kita tak buka kitab-kitab lain. Kita hanya banyak buka muka kitab. Facebook. Buku-buku lain kita tak buka. Mereka dulu bersama-sama teman mereka kitab-kitab. Jurumiyah, awamil, jujani, hafal, faham, ulang kaji. Walil ajurumiyah syaqi. Awamil ni sebaik teman. Ajurumiyah ni syaqi, saudara. Saudara. Makna dua ni lah. Orang Melayu kita zaman dulu di pondok-pondok mengaji untuk faham nahwu. Baik. Kita tengok hasyiah nombor 1. Qauluhu fa innahum ila akhirih. Ini ta'lilun li qawlihi khususan. Ini ta'lil. Illah kepada perkataan musannif khususan, lebih-lebih lagi. Wa qawluhu daiman, daiman tu ai ishtighalan daima. Bersibuk-sibuk yang sentiasa bersibuk-sibuklah. Ai annahum la budda an yashtaghilu bihi. Bahawa mereka tak dapat tidak pasti akan bersibuk dengan kitab ini fi awali dukhulihim fi ilmi nahwi, pada awal permulaan mereka mengaji nahwu. Fayabtadi'una bihi, mereka akan mulakan baca awamil mi'ah ni tadriban, sebagai tadrib, latihan, wa tawti'atan, sebagai tangga. Tawti'ah ni maknanya langkah, tangga. Tawti'atan lil ajrumiyah, bagi membaca ajrumiyah. Lepas tu hasyiah nombor 2, qauluhu fahuwa ila akhirih, ai hadzal matnu, matan ini, wa huwa tafri'. Fahuwa tu fa tu tafri', cabang, ala qaulihi yashtaghiluna ila akhirih. Mereka sibuk, fahuwa, maka adalah kitab matan awamil tadi sebaik-baik peneman. Wa indahum tu halun minal mubtada. Indahum dalam tu, indahum, fahuwa indahum tu zarah dah. Zarah tu dia tu jadi apa tu? Hal minal mubtada. Wa indahum halun minal mubtada ala madhhabi Sibawai, atau mazhab Sibawai. Dia boleh menjadi hal bagi mubtada. Boleh jadi hal bagi mubtada. Sebab kata boleh hal itu daripada mubtada, au min khabarihi, ataupun hal daripada khabar al-muakhkhar, khabar muakhkhar. Wa indahum khairu rafiq, jadi fahuwa mubtada. Fahuwa mubtada, indahum itu jadi apa? Hal daripada huwa mubtada kan. Ataupun indahum jadi hal kepada khairu rafiq, khabar. Huwa mubtada, khairu rafiq khabar, khairu rafiqin khabar. Baik, indahum tu zarah tu duduk pada mahal nasab, jadi hal kepada apa? Di sisi bawah boleh kita buat jadikan hal kepada huwa, ataupun jadi huwa hal kepada khairu rafiq khabar. War rafiq sahibuka alladhi tulazimuhu. Rafiq ni apa? Teman yang kamu melaziminya, kamu sentiasa dengan dia. Tu rafiq lah tu. Itu rafiq. Wa qawluhu lil ajurumiyah muta'alliqun bi syaqiq. Muta'alliq dengan syaqiq. Lil ajurumiyati syaqiqun, ai syaqiqun fahuwa syaqiqun li ajrumiyah. Kita ini saudara kepada ajrumiyah. Wa syaqiq tu atfun ala khabari rafiq. Dia ataf kepada rafiq. Fahuwa ala khairu rafiq. Khairu rafiq ataf kepada khairu rafiq. Khairu fahuwa mubtada, khairu tu khabar kan. Khairu rafiq khabar.
Syakik tu atah pada khair rafiq. Fahuwa syakikun lil ajrumiyah. Siapa itu syakik? Wa huwal akhu minal abawai. Saudara sepok semok, seibu sebapa. Ai mithlu akhin laha, iaitu kita awamil ni seperti saudara kepada ajrumiyah. Saudara dari segi mana? Wajah penyerupaan tu. Fi annahu mulazimun laha fil isti'mali qablaha daiman. Pada dia itu melazimkan bagi ajrumiyah pada penggunaan sebelumnya selalu. Jadi sebelum baca ajrumiyah, orang akan baca awamil dulu. Ya. Wa huwa ma'a qillati hajmihi. Dah nak baca jawab lama. Dia nak puji kitab awamil lagi. Cerita tentang kitab awamil Imam Jurjani rahimahullah ta'ala. Wa huwa ma'a qillati hajmihi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada soalan tak? Mukadimah je pun. Bukan akidah. Assalamualaikum.